Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di dalam kelas pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Insya-Allah pada hari ini Ustazah akan bersama-sama dengan anda semua untuk membicarakan satu tajuk yang sememangnya ditunggu-tunggu dan diminati ramai. Agak-agak apa tajuknya? Ya, betul. Jadi kalau kita tengok di slide ya, kita boleh tengok ada gambar cincin, ada orang yang menyarungkan cincin di tangan. Jadi tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini iaitu perkahwinan. Jadi tajuk ini kita boleh lihat di dalam buku teks. Okey, anak-anak semua boleh rujuk buku teks pelajaran 12 muka surat 99. Baiklah, antara fokus dan objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan di akhir pengajaran nanti pelajar semua dapat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan. Yang kedua, pelajar juga diharapkan dapat menjelaskan dalil galakkan berkahwin. Dan yang ketiga, pelajar juga diharapkan dapat menjelaskan hukum berkahwin. Dan yang keempat, pelajar juga diharapkan dapat menerangkan hikmah dalam perkahwinan. Dan yang terakhir sekali, pelajar-pelajar diharapkan dapat menjelaskan golongan wanita yang haram dikahwini. Seterusnya, maksud perkahwinan. Perkahwinan merupakan satu akad yang menghalalkan hubungan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak. Jadi di sini kata kunci utama bagi maksud perkahwinan ialah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan menurut hukum syarak merupakan huraian. Jadi kalau dalam perperiksaan ada dua potongan. Jadi potongan yang kedua tu kalau kita tulis barulah kita dapat satu jawapan yang sempurna dan kita akan dapat markah penuh bagi jawapan untuk maksud perkahwinan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, perkahwinan ini merupakan satu ibadah yang dituntut dalam Islam. Malah ianya sangat digalakkan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Maksudnya, dan kawinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jadi berdasarkan kepada dalil tersebut, kita sebagai orang Islam yang berkemampuan hendaklah memenuhi tuntutan yang disarankan oleh agama kita. Selain daripada ayat Al-Quran, terdapat juga hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang galakkan berkahwin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bermaksud, wahai pemuda, sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin kerana berkahwin itu dapat menutup pandangan daripada melihat maksiat dan memelihara kemaluan daripada melakukan zina. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah kamu berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Jadi berdasarkan saranan yang dijelaskan di dalam hadis ini, maka perkahwinan itu adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Okey, seterusnya kita akan lihat hukum dalam perkahwinan. Jadi Islam telah membahagikan hukum berkahwin kepada 5 bahagian, iaitu harus, wajib, sunat, makruh dan haram. Jadi kamu kena ingatlah hukum-hukum ini. Jadi bila seseorang itu harus untuk berkahwin,
Jadi di sini harusnya apabila tiada desakan atau perkara yang menghalang seseorang untuk berkahwin, tiada perkara yang mendesak, maka harus. Bila diwajibkan? Diwajibkan seseorang itu berkahwin apabila dia bimbang akan terjerumus ke lembah maksiat. Kalau dia tak berkahwin, dia bimbang akan berlakunya perzinaan, maka dia wajib untuk berkahwin sekiranya dia juga mampu menyediakan nafkah dari segi nafkah zahir dan juga nafkah batin. Okey, jadi hukum yang ketiga iaitu sunat. Bila seseorang itu sunat untuk berkahwin, bila seseorang mempunyai keinginan untuk berkahwin dan dia juga mampu untuk memberikan nafkah dari segi zahir dan batin, maka ia disunatkan untuk berkahwin. Seterusnya iaitu hukum makruh. Jadi hukum makruh ni kita lihat situasinya iaitu bagaimana seseorang yang ingin berkahwin, dia nak kahwin tetapi dia tak mampu untuk menyediakan nafkah untuk pasangan dia. Nafkah yang dimaksudkan di sini iaitu sama ada nafkah zahir maupun nafkah batin. Jadi di sini saya ambil contoh kamu sendirilah, seorang pelajar masih lagi tidak berkemampuan untuk memberikan nafkah kepada pasangan. Jadi ada sebilangan daripada kamu ni yang berkeinginan untuk berkahwin. Jadi hukumnya adalah makruh. Ada juga yang tidak berkemampuan dari segi menyediakan nafkah batin, seperti dia mempunyai penyakit, seperti mati pucuk. Jadi seterusnya kita akan lihat pula hukum haram. Bila haram seseorang itu untuk berkahwin, apabila situasinya dia berkahwin adalah untuk bertujuan menzalimi ataupun memudaratkan pasangan. Maksudnya di sini dia berkahwin sebagai untuk membalas dendam ataupun memang dia ingin menyakiti pasangan tersebut, maka hukumnya adalah haram di sisi agama. Maka jika dia berkahwin juga, maka dia akan berdosa. Jadi itulah kesemua hukum-hukum di dalam perkahwinan. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada hikmah dalam perkahwinan. Okey, jadi sebagaimana yang kita tahulah, manusia dijadikan secara berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan. Jadi sudah tentulah dengan perkahwinan dapat memenuhi tuntutan batin yang merupakan satu fitrah bagi manusia. Okey, dan yang keduanya iaitu dapat memelihara diri daripada keruntuhan akhlak. Kerana di sini ada pelbagai gejala sosial yang boleh berlaku akibat daripada pencampuran antara lelaki dan perempuan. Jadi apabila adanya perkahwinan, kita dapat menjaga maruah diri kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada perzinaan dan juga maksiat. Okey, yang seterusnya iaitu memelihara keturunan yang baik. Memelihara keturunan yang baik untuk generasi yang akan datang. Jadi kita juga perlu menjaga agama kita. Jadi sudah tentulah dengan perkahwinan ini dapat memberikan satu impak yang baik untuk generasi yang akan datang. Yang seterusnya iaitu mewujudkan ketenangan jiwa. Bagi seseorang yang berkahwin, sudah pastilah dia akan merasakan aman dan sejahtera dan juga bahagia kerana kasih sayang yang dipupuk dalam keluarga. Jadi ketenangan ini adalah hasil daripada hubungan cinta yang halal. Okey, yang seterusnya, yang kelima, antara hikmah perkahwinan iaitu dapat menghindarkan seseorang itu daripada melakukan seks secara bebas. Kerana akibat daripada seks secara bebas ini akan berlakunya pelbagai jangkitan penyakit.
Okey, seperti yang kita tahu AIDS dan juga sifilis. Okey, yang seterusnya iaitu yang keenam, dapat menjalinkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua belah keluarga. Kerana di sini kita akan dapat mengenali keluarga suami, dapat mengenali keluarga isteri dan secara tidak langsung satu hubungan yang erat akan dapat kita ciptakan melalui perkahwinan. Seterusnya iaitu golongan wanita yang haram dikahwini. Okey. Jadi di sini wanita ataupun perempuan yang diharam dikahwini ni sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu haram selama-lamanya dan yang kedua iaitu haram sementara. Jadi haram selama-lamanya adalah kita dapat bahagikan kepada 3 faktor, iaitu disebabkan oleh keturunan, yang kedua disebabkan penyusuan dan yang ketiga disebabkan oleh persemendaan. Jadi untuk ketahui dengan lebih lanjut, Ustazah akan terangkan satu persatu. Jadi kita akan lihat perempuan ataupun wanita yang haram dikahwini iaitu haram selama-lamanya. Okey, jadi kita dapat bahagikan haram selama-lamanya ni kepada 3 bahagian ataupun 3 faktor. Iaitu yang pertama faktor keturunan, yang kedua disebabkan oleh penyusuan dan yang ketiga iaitu persemendaan. Okey, jadi di sini kita akan lihat wanita ataupun perempuan yang dikahwini disebabkan oleh keturunan. Okey, jadi keturunan ni apa dia? Keturunan ni maksudnya dari segi nasab kita lah. Siapa? Okey, yang pertama sudah pastilah ibu kita. Ibu. Seorang ibu tidak boleh berkahwin dengan seorang anak. Dan juga nenek dan ke atas. Nenek ke atas maksudnya moyang dia, kan? Moyang bagi lelaki tersebut. Jadi tak boleh. Yang kedua iaitu anak perempuan dan cucu perempuan. Mana boleh berkahwin dengan anak. Jadi haram bagi seseorang itu, haram bagi seorang lelaki untuk berkahwin dengan anak perempuan mahupun dengan cucu perempuannya selama-lamanya. Okey, yang ketiga iaitu ibu saudara. Seorang lelaki tak boleh berkahwin selama-lamanya dengan ibu saudara ataupun nenek saudara. Nenek saudara ni maksudnya adik-beradik kepada nenek kita. Sebab itulah dikatakan yang ke atas tu semuanya adalah haram. Okey, jadi seterusnya iaitu adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan, tak kiralah seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu, maka semuanya adalah haram selama-lamanya berkahwin. Okey, dan yang kelima iaitu anak saudara daripada adik-beradik kita, adik-beradik lelaki yang seibu sebapa mahupun seibu sahaja, maka haram bagi seorang lelaki berkahwin dengan anak saudara, dengan adik-beradik, dengan ibu saudara, anak perempuan dan juga ibu ataupun nenek dan ke atas. Okey, seterusnya kita akan lihat wanita yang haram dikahwini dari sudut ataupun dari segi faktor penyusuan. Okey, jadi faktor penyusuan ni lebih kurang sama dengan keturunan. Cuma yang membezakan adalah disebabkan oleh penyusuan. Okey, sebagai contoh kita tengok yang pertama iaitu ibu susuan. Jadi kalau keturunan ibu. Jadi untuk penyusuan kita tambah saja kat belakang tu adalah susuan. Okey, yang kedua sebagai contohnya, yang kedua ibu kepada ibu susuan. Okey, ibu kepada ibu susuan dan ke atas. Itu bermaksud nenek. Okey, nenek kalau dari keturunan disebabkan oleh keturunan adalah nenek. Yang ketiga, ibu kepada
suami, okey, ibu bagi suami ibu susuan dan ke atas. Okey, ibu bagi suami ibu susuan dan ke atas. Maksudnya mak kepada suami ibu susuan kita. Ayah susuan lah kita panggil kan. Jadi mak kepada ayah susuan kita tu pun haram juga untuk dikahwini. Dan yang keempat iaitu anak-anak ibu susuan. Maksudnya anak-anak tu adalah adik-beradik susuan kita lah. Adik-beradik susuan tak boleh dikahwini selama-lamanya. Okey. Jadi yang seterusnya iaitu adik-beradik susuan, adik-beradik ibu susuan. Maksudnya adik-beradik kepada ibu susuan kita pun samalah juga haram dikahwini. Adik-beradik maksudnya kakak ataupun adik perempuan ibu susuan kita, makcik kita, mak saudara kita, mak saudara susuan kita lah, maka haram dikahwini. Okey, yang seterusnya iaitu anak saudara. Okey, anak saudara daripada adik-beradik susuan. Jadi anak kepada adik-beradik susuan kita tu pun sama juga haram dikahwini. Okey, yang seterusnya iaitu adik-beradik suami ibu susuan. Maksudnya di sebelah bapa susuan kita pun sama juga haram dikahwini. Okey, jadi itulah antara faktor-faktor ataupun wanita yang haram dikahwini disebabkan oleh penyusuan. Jadi kita tengok faktor yang ketiga, iaitu faktor persemendaan. Apakah yang kita maksudkan dengan persemendaan? Anak-anak pelajar tahu ke tidak? Okay. Jadi persemendaan ni adalah hubungan pertalian kekeluargaan disebabkan oleh perkahwinan. Okey, jadi sebagai contoh yang pertama kita lihat, okey, itu ibu tiri dan ke atas. Jadi ibu tiri ini yang merupakan haram, wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Meskipun bapa kita tu dah bercerai dengan ibu baru kita tu, okey, maka dia tetap sebagai ibu tiri dan tetap haram selama-lamanya untuk berkahwin. Okey, yang kedua iaitu ibu mentua. Ibu mentua ni kita tengok dari segi keturunan dan susuan sama sahaja, haram dikahwini selama-lamanya. Dan yang ketiga iaitu anak tiri. Jadi seorang bapa haram berkahwin dengan anak tiri kecuali ada kecuali. Okey, kecuali bapa belum bersetubuh bila dia berkahwin dengan ibu tiri tadi, dengan ibu baru tadi, dia belum tak sempat untuk bersama. Okey, mungkin dia berpisah, bercerai, sama ada hidup ataupun cerai mati. Jadi kedua-duanya bila tidak sempat bersetubuh, maka kalau sekiranya seorang lelaki itu nak berkahwin dengan anak tiri dia, dibolehkan. Tetapi kalau misalnya dia dah pun bersama, maka haram baginya untuk berkahwin selama-lamanya. Okey, dan yang keempat iaitu menantu perempuan. Jadi menantu perempuan dan ke bawah. Maksudnya di sini menantu ni kalau sekiranya dia dah bercerai dengan anak, kan? Dia dah bercerai dengan anak dia, maka haram juga untuk dia berkahwin. Dia tiada istilah bekas menantu, dia tiada, ya. Okey, jadi dia sama dengan ibu mertua tadi. Jadi keempat-empat ini haram dikahwini selama-lamanya dari sudut persemendaan. Yang seterusnya kita lihat golongan wanita yang haram dikahwini dari segi haram sementara. Yang tiga tadi kita bincangkan iaitu haram selama-lamanya. Okey, jadi sekarang ni haram sementara.
Siapa wanita yang dikatakan haram sementara? Okey, kita lihat ya. Okey, yang pertama iaitu seorang lelaki haram untuk mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri pada satu masa. Maksudnya seorang lelaki haram untuk berkahwin sementara dengan adik kepada isteri dia. Adik perempuan, maksudnya isteri dia ada adik perempuan. Jadi dia berkenan juga dekat adik perempuan kepada isteri tadi. Maka dia tak boleh berkahwin dengan adik perempuan itu pada satu masa, melainkan isteri telah meninggal dunia ke, ataupun dia telah bercerai dengan isterinya. Maka kalau dia nak kahwin dengan adik kepada isteri ataupun kakak ataupun saudara perempuan lah kepada isteri dia, maka dibolehkan. Begitu juga dengan mak saudara, kan? Mak saudara kepada isteri. Kalaulah dia masih lagi menjadi isteri kepada seorang lelaki, maka lelaki tersebut tidak boleh mengahwini nasab keturunan perempuan yang mempunyai hubungan nasab dengan dia. Okey, yang kedua, perempuan yang masih lagi menjadi isteri orang. Jadi kalaulah sekiranya dia masih lagi menjadi isteri, status dia isteri orang, maka haram untuk dikahwini. Dan yang ketiga iaitu perempuan musyrik. Perempuan musyrik ni maksudnya apa? Perempuan kafir lah, sehingga dia memeluk agama Islam, barulah seseorang lelaki itu boleh mengahwini perempuan tersebut. Jadi kalau semasa dia musyrik, maka haram untuk sementara lelaki tersebut mengahwini perempuan itu. Okey, dan yang terakhir iaitu isteri yang telah ditalakkan dengan talak 3. Okey, jadi isteri yang telah ditalakkan dengan talak 3, sebelum dia berkahwin semula dengan bekas suami dia, dia perlu berkahwin dulu dengan lelaki lain. Kalau misalnya dia nak rujuk balik, kan? Dia nak rujuk balik, maka dia perlu berkahwin dulu dengan lelaki lain dan bersama dengan suami dia, dengan suami baru tu. Dan kalau misalnya jodoh tak sampai, jodoh tak lama, maka dia bercerai, maka suami lama dia tu barulah boleh berkahwin semula dengan dia. Kalau sekiranya tidak berlaku keadaan sedemikian, maka lelaki ataupun bekas suami dia yang lama haram untuk berkahwin selama-lamanya. Nampaknya sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Sebelum Ustazah mengakhiri kelas, sukalah Ustazah mengingatkan kepada anak-anak pelajar, sebelum kita melangkah ke gerbang perkahwinan, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang mantap supaya kita dapat menerajui alam perkahwinan dengan sebaik mungkin. Kita perlu memilih bakal suami dan juga isteri sebagaimana yang telah dianjurkan di dalam Al-Quran. Jadi anak-anak semua, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di siri yang kedua untuk mempelajari tajuk-tajuk yang seterusnya di dalam bidang fiqh bagi tajuk perkahwinan. Okey, itu sahaja. Ustazah doakan semua pelajar sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa sihat. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di waktu yang seterusnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.